Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, syukur tahniah kena datang ke slot Dramatiwasi ya. Kita dapatkan pengajaran ya, dapatkan ibrah daripada drama-drama trending yang paling popular di Malaysia. Kita carikan pengajaran, kita kongsikan dengan anda ya yang menonton. Baik, kita sampai ke episod yang ke-20, bukan gadis biasa. Ya, apakah pengajaran yang kita dapat daripada episod 20 ni? Di satu scene ya, satu babak di mana peguam lawyer dengan Sofian ya, bapa saudara kepada Ryan dan juga Ryan lah ya. So sebenarnya lawyer ni tengah berbincang dengan Sofian bagaimana nak membantu Sofian ni untuk mendapatkan hak jagaan kepada anaknya, iaitu Aisyah yang sekarang dijaga oleh Joe ataupun Johanna ya, si Aida Jebat itulah ya. Jadi apa pengajaran kita dapat di sini? Memanglah semua ayah ya, kalau dia tahu seorang anak itu anak dia nak lah hak penjagaan ya, walaupun dia dulunya dah bercerai, tak bertanggungjawab, dah tak kisah, tiba-tiba dia tahu dia ada anak dan dia pula orang kaya, maka dia nak balik. Tapi inilah tu sebabnya cuma satu perkara lah kalau ini berlaku. Yang paling penting bukannya ayah, bukannya bapa angkat, bapa kandung sana, tapi yang paling penting adalah anak itu yang paling penting. Jadi semua orang dewasa yang ada akal, ada iman ya, ada tanggungjawab, ada pengalaman, tolonglah ya, cari jalan penyelesaian win-win. Yang menang-menang, yang penting anak itu tidak tergugat, anak itu tidak kata tu teraniaya, dan anak itu dapat membesar dengan penuh kasih sayang daripada semua pihak, daripada keluarga kandung dan keluarga angkat. Tolong ya, jangan bergaduh sampai ke mahkamah ya. Is a lose-lose situation. Semua pihak akan rugi. Yang paling rugi dan sengsara anak yang berkenaan. So saya pohonlah semua orang ya. Itu satu pengajaran sangat penting. Scene kedua yang saya nampak dapat pengajaran ialah bila Opa tengok album-album lama. Opa ya, dia tengok album lama, dia cuba tengok dan cuba nak kata tu sambil sedih dia. Oh ni idora, ini cucu aku raya. Dia nampak keinsafan. Dia rasa insaf ya, dia rasa sedih ya. So ini satu pengajaran. Rupanya bila kita tengok album lama, bila kita tengok gambar-gambar lama ni, dia akan kata tu merangsang balik peristiwa yang akan menyebabkan dia rasa bahagia sangat ya. Dia rasa bahagia, dia rasa tenang ya. Sebab ini nampaknya tengok gambar lama jadi mental trigger, dan ini satu terapi yang sangat hebat ya. Kalau kita down, rasa sedih, tengok album lama yang positif lah. Jangan album accident, album peperangan ya, gambar-gambar yang apa ni berangsang emosi negatif. Tapi tengok gambar-gambar cucu masa kecil, menantu kita masa kita sayang. So ini akan jadi mental trigger. Bila kita tengok gambar-gambar lama, kita akan menghidupkan balik suasana lama. Hormon-hormon yang terembes dalam badan kita pun hormon-hormon masa muda. Kita akan sihat, kita akan ceria, kita akan bahagia. Masya Allah. Ini memang satu terapi yang sangat baik ya, untuk tengok album lama, untuk jadi insaf, jadi bahagia, jadi sihat. Dua. Yang ketiganya, bila saya tengok scene Ryan dan Joe ya, dia berbincang tentang kita kena betulkan nama Aisyah ni bukan binti Abdullah tapi binti Sofian, sebab Sofian ini adalah ayah kandung si Aisyah. Jadi ini sangat penting untuk mereka yang menjaga anak angkat. Pastikan ya, rekod tentang anak ini dibetulkan ya, semuanya aspek tentang anak angkat ini dibetulkan supaya mereka hidup dalam keadaan yang positif, akan tenang, akan bahagia dan tidak timbul masalah nasabnya, masalah adik-beradik keturunannya dan sebagainya. So ini sangat kritikal. Dan ramai ya mak ayah yang ambil anak angkat, dia bukan tak kisah, tapi takut nak menceritakan hal sebenar, takut anak ini berpaling tadah balik kepada keluarga kandung dan mereka akan tersingkir atau terbiar. Ini menyebabkan mereka kadang merahsiakan nama ayah bapa yang sebenar, atau ibu bapa yang sebenar, dan kadang menghalang anak angkat ini untuk menghubungi ibu bapa kandung. Ini banyak kali berlaku ya dalam program jejak kasih dan sebagainya. So ini patut dielakkan sebab ini satu perkara yang tidak betul. Ya, takut-takut mak bapak angkat berdosa walaupun sebab sayang, sebab tak nak berpisah, mereka jadi selfish atau mementingkan diri sendiri. So ini ya, tolong dibetulkan. Ya, satu lagi scene yang saya nampak ada pengajaran adalah Amirul masih nak osha si Joe. Ya, Amirul masih nak osha Joe, ya, masih nak mengurat Joe sebab Amirul tak tahu Joe dah kahwin dengan Ryan. Jadi ini isunya ialah bila sudah berumah tangga, tolong hebahkan pada halayak ramai supaya tidak ada timbul fitnah, tidak ada orang nak kacau sebab dah tahu ini pasangan suami isteri.
Itu satu kata orang tu perkara yang wajib kita sampaikan. Walaupun mungkin tak buat kenduri kendara yang besar-besaran kemudian dalam PKP PKP ni, tapi kita kena war-warkan, kena hebahkan bahawa dua orang manusia ni sudah nikah, sudah berumah tangga dan jangan ada mana-mana pihak pun mengganggu mereka. Ini penting sangat pengajaran pengajaran penting. Lagi satu scene yang saya nampak ialah bila Ryan berbual dengan Ban, dia punya partner tu, tentang pengalaman berumah tangga. Dia kata, macam mana berumah tangga? Alah, biasalah, kata Ryan. Mula-mula ni memanglah kita rasa kekok, rasa tak betul ni. Kita malu lah. Ini sebenarnya satu pengajaran yang sangat penting. Walaupun kita sudah berkawan, berkapal 5-6 tahun, bercinta setahun 2 tahun, bertunang 6 bulan, kita masih belum kenal pasangan kita dengan sebenarnya. Sebab Nabi pesan, selagi kita tak bermusafir bersama, tak tidur tak duduk serumah, kita masih tak kenal orang itu. Jadi maksudnya bila berumah tangga, proses re-socialization atau berkenalan semula akan berlaku. Dan biasanya re-socialization proses ini mengambil masa kurang lebih 1 hingga 5 tahun. Tengoklah komitmen anda untuk mengenali pasangan. Kalau kita benar-benar bertanya, berbincang, kata orang tu berkenal-kenalan dengan khusus, dengan committed, mungkin setahun 2 tahun dah dapat mengenal pasangan dengan kata mendalam. Artinya kita dapat kenal hati budinya, kenal kesukaannya, banyak-banyak buat, kenal kebenciannya, banyak-banyak pula. Kenal kebenciannya, jangan buat langsung. Akan bahagialah rumah tangga itu lebih cepat daripada yang biasa. Kebanyakan kita berumah tangga, kita take for granted, kadang mengambil masa 5 tahun untuk ya Allah. Bila saya tanya orang yang dah kahwin 4 tahun, apakah warna kegemaran isteri anda? Semua warna dia pakai. Tak. Dia punya ada satu favourite colour. Apa kuih yang isteri anda suka? Tanya kat suami. Tak tahulah, saya bawa kari pak, habis. Saya bawa belimping, habis. Saya bawa Lopez de Square, kuih Lopez, habis. Mungkin isteri saya, tak. Isteri dia cuma suka putu bambu. Tapi sebab suaminya beli kuih yang suami suka, isteri pun belajar untuk makan apa yang suami suka. Nampak tak? So, ramai suami tak kenal isterinya walaupun dah kahwin 3, 4, 5, 6 tahun. Sebab tidak usaha untuk mengenali pasangan. Ini namanya re-socialization process. Proses mengenal semula akan pasangan selepas berumah tangga yang memang berbeza dengan apa yang kita kenal sebelum berumah tangga. Pengajaran yang sangat penting. Bila Ryan berbual dengan Ban, dia punya partner. Satu lagi scene yang saya rasa dapat pengajaran yang sangat baik ialah bila Hanim, ni bekas girlfriend Ryan, berbual dengan Amirul. Amirul ni sepupu pada Ryan. Apa kata Hanim? Hanim dah tahu yang Ryan sudah berumah tangga, dah nikah dengan Joe. So dia cakap kat Amirul, forget it lah, lupakanlah. Kau kena belajar untuk move on. Kita tak sepertinya dapat bersama dengan orang yang kita cintai. Bercinta dengan bersama ataupun bernikah adalah tidak sinonim, tidak mestinya begitu. Kadang-kadang kita bercinta untuk sayang, sekadar untuk sayang, tapi bukan untuk memiliki. Sebab jodoh, ajal, maut di tangan Allah. Itu, ya Allah, itu pengajaran yang sangat besar sebenarnya. Ingat mereka yang sedang bercinta, berdoalah untuk dapat dijodohkan. Tetapi jangan rasa kecewa, sebab bila Allah putuskan sesuatu hubungan, sebenarnya Allah nak gantikan dengan calon yang lebih baik, insya-Allah. Dengan syarat kita betulkan diri, kita syukur reda dan kita move on, Allah akan gantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Wallahu alam. Teruskan menonton drama motivasi dan terus mengambil iktibar dan ibrah daripada setiap yang kita tonton untuk dapat kita pergi ke arah yang lebih cemerlang. Terima kasih.